Berusaha Puan Zamizah binti Rafi'i, Pengetua Semekar, Puan Roslizawati binti Ahmad, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Rozitah binti Hamzah, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Rismah binti Baharudin, Penolong Kanan Co-Curriculum, Datin Hajah Maznah binti Abu Hassan, Penolong Kanan Petang, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran dan rakan-rakan guru yang saya kasihi sekalian. Okey, untuk pagi ini kita akan teruskan PLC siri kedua kita iaitu pemerkasaan Google Classroom. Untuk PLC kali ini saya serahkan kepada yang pakarlah, Encik Jamil untuk memberi tunjuk ajar kepada kita. Dipersilakan Encik Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh, clear. Tang rambut tak Boleh tahan Jamil, tu. boleh. Rambut. Dah potong dah tu. Itulah tu. Tak potong, pakai cekat. Itulah. Okey, boleh saya mula ya. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk PLC pagi ni, topik fokus kita ialah kepada Google Classroom. Saya nak betulkan sikit lah Cikgu Hasman ni cakap, saya sebenarnya bukan pakar dalam Google Classroom ni. Saya cuma admin yang menjaga ID lah. Untuk reset saya boleh, untuk cari pelajar saya boleh. Tapi untuk secara teknikal ni saya bukan yang pakar. Dan seperti yang kita tahu lah, Google Classroom ni dah lama datang dekat sekolah. So saya yakin lah cikgu-cikgu banyak yang sudah menjadi pakar-pakar lah. Okay, so fokus yang hari ni yang macam dalam gambar banner PLC tu, kita akan tengok create class dan sebagainya. Yang mana saya tahu saya share. Kalau ada yang saya salah, saya minta cikgu raise hand, betulkan lah. Okay, boleh mula ya. Okay, so untuk buka Google Classroom ada banyak cara. Dan cara yang paling baik adalah melalui portal D5. Tapi kita tahulah portal ni maksudnya adalah dalam bahasa Inggeris dia adalah impressive. Masuk dia untuk pintu. Dia macam pintu saja. Okay, dia cuma impressive entrance. So pintu untuk pergi ke aplikasi Google ialah D5 untuk KPM. Tapi kalau kita tak jumpa nak cari D5, cukuplah sekadar kita Google and then cari Classroom. Okay, saya share screen izinkan saya untuk share screen. Okay, boleh nampak cikgu? Boleh nampak skrin saya? Boleh Jamil. Boleh. Okay. So saya sendiri pun kadang-kadang tak masuk melalui D5, saya terus Google saja and then pergi kepada Classroom. So dia akan pergi macam ni lah. Okay, so kalau kita buka Google Classroom kita guna email MOE kita, paparannya seperti ini. Dia akan paparkan semua kelas-kelas yang kita ada. Okay, macam ni saya ada yang ini je setakat ni. So yang pertama kita akan belajar macam mana nak create class. Okay, kalau paparan dia macam ini. So ada tanda tambah dekat belah atas kanan. Kita cuma tekan klik kepada tanda tambah itu, dia akan keluar dua, join class atau create class. Kalau join class, kita perlu masukkan kod dan kita akan masuk ke kelas kepada orang yang bina tu lah. Tapi kalau kita nak buat kelas baru, kita kena tekan create class. Okay, so dia akan keluar macam ni. Ada class name, ada section, subject and room. Okay, ada 4 benda ni tapi saya suggestkan untuk isi 2 saja. Class name dan section ni. Contohnya, saya buat kelas khas untuk peperiksaan. So nama periksa kita pentas 2021. Pentas. Kalau saya ajar tingkatan 2. Tingkatan 2, 2021. Section saya tulis subjek saya pendidikan moral. Contoh saja juga So saya tekan create, so dia akan terus create lah. Lambat sikit sebab internet Okay.
Okay, so dia terus pergi kepada paparan kelas kita. Okay, ni paparan kelas kita. Okay, so dekat sini ada stream, classwork, people and grades. So dia ada 4 kat sini sebab kita cikgu. Dia lantik sebagai cikgu. Kalau pelajar dia cuma ada stream, classwork, people saja. Okay, so di bahagian stream ni, kita boleh letak apa-apa saja yang kita nak sembang dengan pelajar. Okay, bahagian classwork ni adalah bahagian yang mana kita bagi kerja kepada budak, assignment, quiz assignment, question, material dan macam-macam. And then people ni ada bilangan yang ada dekat dalam ni. Okay, so macam sekarang saya tak ada apa-apa student lagi. So sekejap lagi saya akan add, saya nak minta cikgu masuk dalam kelas saya ni lah untuk hari ni. Okay, boleh cikgu ya? So cara kita nak tambah pelajar ada beberapa cara juga. Yang pertama cara dia adalah kita pergi dekat paparan stream ni, dekat bawah nama kelas kita ada kelas kod. So kita boleh besarkan kod ini, boleh dimasukkan masa dekat tanda tambah tadi tu. Kita bagi pelajar kod ini dan pelajar akan masukkan, dia akan terus masuk menjadi student kita. Okay, so kalau kita bagi kod kelas ini, student automatik dia akan menjadi student. Dia tak akan jadi teacher. Okay. Tapi kalau kita invite, kita boleh aim orang tu lah untuk jadi teacher ataupun ni. Tapi untuk hari ni, saya suka kalau pelajar saya suruh dia tekan link saja. So cara dia macam ni, dekat bawah kod ni ada copy invite link. Okay, so kita copy saja and then kita paste pada pelajar, bagi kepada pelajar. So untuk hari ni, saya nak minta cikgu-cikgu jadi saya punya student dalam classroom saya. Saya pergi dekat ruangan chat. Okay, so cikgu tekan and then masuk ke dalam Google Classroom. Masuk Google Classroom saya. Okay. So dan saya tunggu lah ada tak student masuk. Okay, so saya dah ada ramai student kat sini. Okay, so macam cikgu boleh tengok, saya ada 10 student sekarang. So student tadi, pelajar-pelajar kita, dia cuma boleh, maksudnya dia cara tekan link saja dia boleh masuk dalam kelas. So lebih mudah ikut link ni. Okay, cuma sebelum kita tekan, kalau bahagian pelajar, kalau dia tekan link tadi, dia kena pastikan email dia adalah email MOE. Kalau email luar, memang tak boleh masuk dalam classroom KTM punya. Okay, saya tunjuk contoh kalau pelajar yang saya pakai email orang lain ya. Mail. Ha. Mail add kat mana? Add apa? You invite kat mana? Saya tak ada invite, saya bagi link. You dah bagi link kat mana? Dekat chat, bahagian chat. Allah, cawan tunggulah kat WhatsApp, okey? Okay. Okay. So tu cikgu dah jadi student saya tunjuk cara macam mana nak jadi student dengan tekan link. Bila tekan link, dia akan keluar macam ini. So paparan dia bila kita dah tekan link, okay, dia akan keluar macam ni. Cuma pastikan email yang guna ni adalah email MOE. Macam sekarang ni email MOE lah, depan dia GN and then belakang ada MOE. Tekan join kelas dia, okay, dia terus akan jadi student lah. Okay, ini paparan pelajar, paparan yang cikgu masuk lah. Okay, so ada stream, classwork, people sahaja. Okay, tapi kalau paparan cikgu, stream dia ada grade. Okay. Okay, satu lagi cara untuk kita tambah student. Okay, kita memang tahu contohnya saya nak tambah student untuk kelas saya. Okay, cara yang lebih mudah, senang adalah kita cari, kita buka Excel yang saya ada bagi kan. Excel, ID GCR, ID Google Classroom. Contohnya saya ambil kelas saya sendiri, tingkatan 2. Okay.
Okey, so contohnya kelas saya 2 rasional. Cara dia untuk kita tambah by email, kita copy semua email dalam Excel. Okey, tekan copy. And then di paparan cikgu ni, dekat sebelah bawah student, belah atas ada tulis invite student. Tekan invite student by email kat sini. So cara dia kita paste semua yang saya dah copy tu. Okay, dia akan jadi satu senarai yang panjang. Dia tak jadi satu-satu. Cara dia yang nama yang paling hujung, kita pergi dekat pangkal dia, M ni, dia tekan enter satu. So dia akan jadi semua student tadi. Dia akan jadi by one lah. Kalau tadi dia satu teks yang panjang. And then bila dah keluar macam ni, saya tekan invite. So semua 34 pelajar kelas saya dah masuk. Tetapi kalau kita invite by email ni, pelajar tu dia kena tekan accept di bahagian dia. Maksudnya kalau saya prefer by link lah. Bila link, pelajar tekan link terus masuk dalam kelas. Okay, terus dia automatik masuk. Tapi kalau kita by email, selagi pelajar tu tak respon, nama dia akan dim macam ni. Dia tak pekat. Macam sini kan, nama pelajar kelas saya, Ainin Sofia, dia belum respon. Ainul Mardiah belum respon. Tapi Cikgu Azizah, Azlila dan Azlimah ni memang dah masuk dalam student. Maksud saya bagi kerja, dia akan boleh respon dan boleh baca. Okey, habis dekat bahagian tambah create kelas dan tambah pelajar. Ada cikgu nak tanya setakat ni? Lewat. Masa dia boleh accept tu ada masa tak? Tak ada masa. Bila-bila je. Ya. Maknanya dia boleh sebulan, 2 bulan boleh, kalau dia masuk baru boleh accept, boleh lagi lah. Boleh accept. Sebab tu saya lebih suka pakai link lah. Bila kita bagi link, kalau pakai link tu kita paste dekat demi WhatsApp lah. dia punya WhatsApp mana-mana pun boleh. Okay. Okay, so kita tengok. Okay, so bahagian tu okay create kelas dengan invite pelajar. Ada beberapa cara lah. Tapi kalau saya suggestkan ialah by link lah. Terus dia masuk. Okay. Jamil sekejap akak nak tanya. Kalau macam akak buat soalan geografi kan, maksudnya akak kena create kelas ni semua ke atau akak create kelas akak aja lepas tu orang lain create kelas masing-masing? Dia by masing-masing. Dia buat kelas ni depends pada kita. Siapa kita nak, apa tujuan kita. So kalau saya nak buat kelas cikgu lelaki je, saya boleh buat. Saya invite je lah cikgu lelaki semua. Okey. Maksudnya kita buat kelas sendirilah. Nanti kalau macam soalan exam tu cikgu masukkan ke kelas masing-masing lah. Ya betul. Kalau contohnya cikgu Noraini ada 3 kelas nak gabung sekali. Boleh masukkan 3 kelas dalam tu. Okey. Terima kasih. Okey. So dekat yang pertama ni kita ada stream. Kat stream kita boleh sembang yang bukan akademik dan apa-apa saja. Contohnya saya nak ingatkan student saya. Okey, saya bagi Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya nak ingatkan exam dah dekat. Contoh Okey, so kita boleh letak video sebenarnya dari YouTube. So kita letak video yang berkaitan, contohnya gemuruh jiwa. Okey. So dia akan keluar, kita klik saja video YouTube tu, tekan add. So bila saya post, pelajar boleh baca mesej berserta dengan lagu. So sambil dia tengok, periksa dah dekat, dia boleh dengar lagu YouTube lah. Okey, so kalau bahagian paparan pelajar, dia akan macam ni. Okey, cikgu dia bagi tahu, Assalamualaikum, exam dah dekat, bagi lagu Faizal Tahir, Gemuruh Jiwa. Dan dia komen, baik cikgu. Okey, so kita boleh interaktif kat sini, interact pelajar kat sini lah. Okey, ni bahagian cikgu. Okey, bahagian stream settle Ada nak tanya apa-apa tak setakat ni? Okey, tak ada. So saya pergi kepada classwork. So fokus pada peperiksaan hari ni. So yang pertama saya akan tunjuk macam mana kita nak buat soalan objektif.
soalan objektif yang kita dah buat kat Google Form. Okay, so bila kita tekan create, so kat sini ada assignment, quiz assignment, question, material. Assignment ni assignment yang kosong, kita boleh tambah apa-apa je kat dalam tu. Kalau quiz assignment dia automatic, dia akan createkan satu blank quiz Google Form. Okay, kalau question, kita boleh tanya satu soalan, pelajar akan jawab. Pelajar akan jawab. Contohnya, yang ini yang sesuai adalah untuk macam kita nak bagi tanya satu pendapat. Apa pendapat pelajar tentang Ziyad contohnya. So pelajar akan komen satu-satu dan sebagai satu soalan lah. Material ni kita nak bagi bahan. Contohnya kita ada file Word, file PowerPoint. Itu kita ada link video YouTube. So kita bagi kat situ. And then untuk yang hari ini saya akan tekan create assignment. Okay, so dia akan keluar macam ini. So title-nya contohnya ialah soalan objektif. Title pendek je. Soalan objektif. So instruction-nya, saya akan masukkan Google Form yang cikgu-cikgu dah type, yang ada dalam Google Drive kita, ke dalam ini. Ke dalam Google Classroom, bawa bahagian classwork. So kita akan bagi dia arahan dekat sini. Instruction yang pertama, tekan link Google Form. Seterusnya isi butir diri berdasarkan kita punya form ya. Okay, and then jawab semua soalan and then tekan submit. Okay, so cikgu-cikgu yang jadi student saya akan kena jawab sikit lah, ada 5 soalan je. Contoh, kita buat contoh. So macam ni kita nak masukkan, kita pergi ke add Google Drive file. Okay, so dia akan pergi ke Google Drive kita. So contohnya, saya cari soalan yang saya dah buat. Okay, so saya dah buat sebagai contoh untuk hari ni ialah pentas moral tingkatan 2. Okay, so kalau kita nak terus masukkan markah di dalam Google Classroom, yang bahagian bawah ni adalah sangat penting. Itu grade importing. Okay, importing ni kita kena tekan lah. So contohnya, lepas tu apa yang kita nak betulkan kat sini, soalan Google Form saya hari ni cuma ada 5 soalan, satu soalan saya bagi 2 markah. So kita betulkan dekat point markah penuh. So markah dia adalah 10 saja. Dan due date kita boleh letak tarikh hari peperiksaan tu. Maksudnya pelajar boleh jawab hari tu sahaja. Contohnya hari ni hari Sabtu 4 hari bulan, saya letak 4 hari bulan saja. So masa boleh letak tapi optional lah. Kalau kita nak letak pelajar lepas tu lebih pada masa, dia tak boleh jawab dah. Okay, so saya bagi sehari. So topik tak ada, rubrik dia tak perlu letak. Boleh letak tapi akan ni. So bila saya tekan assign, so pelajar dah boleh mula menjawab. Okay, so bila saya tekan assign, dia akan keluar macam ni bahagian paparan cikgu. Okay, so 40 orang dah di-assign kepada assignment ini. Okay, so dia pelajar akan, kalau bahagian pelajar, dia akan pergi kepada classwork. Okay, dia tengok cikgu sudah bagi soalan objektif kat dia dan warna dia masih ni, maksudnya dia belum buat. So dia akan tekan view assignment. So dia baca arahan, kat sini ada 10 point, 10 markah. Tekan link Google Form, isi butir diri, jawab semua soalan, tekan submit. So saya nak minta bantu jasa cikgu isi sekejap, boleh tak? Saya pun isi juga sambil tengok. Okay, so saya tekan Google Form, nama penuh, city. Okay, so tingkatan, tekan next. Okay, cikgu jawab je apa-apa. Okay, so bila selesai jawab, saya tekan submit. Okay, so ini kalau dah jawab, okay. Kita soalan tamat, so tak payah tekan open assignment ni, boleh pangkah sahaja. So bila kita dah tekan submit, okay, kalau kita bahagian submit, ini adalah paparan untuk pelajar bagi pelajar, automatik kalau kita tekan submit pada Google Form dalam assignment, automatik dia sudah tulis di sini bahagian ni turn in.
maksudnya pelajar sudah hantar kerja tu. Okay. So ini bahagian pelajar. Okay, so kalau dia pergi dekat classwork balik, dia punya ni sudah tadi warna gelap, sekarang dah warna grey macam ni, maksudnya dia dah buat. Okay, bahagian cikgu. Okay, so kita sebagai cikgu kita boleh nampak, kita bagi tadi 40 orang, sekarang 8 orang dah jawab. 8 orang dah hantar kerja. Okay, so kita buka assignment ni. Okay, yang sudah hantar, dia akan tulis nama bawah ni turn in. Cikgu Aziza yang hantar, Puan Lau, dan ada berapa-berapa ni. So kalau dia masih tekan assign ni, pelajar tu belum hantar lagi Google Form tu, dia belum tekan submit. Okay. Okay, so ada berapa orang sini? Ada 11 orang. So, apa yang kita perlu buat kat sini, kita perlu buat ialah kita nak import markah daripada Google Form tu ke dalam Google Classroom. So maksudnya dia lebih mudah untuk kita nampak. Kita tak perlu nak buka, kita tak perlu nak download Excel untuk tengok markah satu-satu, lepas tu nak kena delete row lagi. Dan bila contohnya ni, contohnya ni, kita cuma perlu tekan import grades kat sini. Kita tekan, kalau saya tekan, dia akan tulis, are you sure nak import? Untuk objektif, so saya akan tekan import. Okay, so dia importing. So markah terus ada dekat sini. Bahagian ni bahagian cikgu ya. Untuk 19 orang ni saya dah import. Contoh Cikgu Azizah dapat 4/10. Cikgu Azlila dapat 8. Dan ada bawah-bawah lagi lah. So ada 18 orang yang dapat kosong. Saya jawab tadi kosong rupanya. Okay, so tapi kalau kita perasan dekat bawah ni masih draft lagi. Masih draft lagi kan. So macam mana cara kita nak hantar grade ni kepada pelajar? Kita tick ni, tick yang dah hantar dan ada grade. And then kita okay, so kita tick yang turn ini yang dah hantar. Okay, ada soalan lagi. Okay, sebab yang dah turn, and then kita tekan return. Bila kita tekan return, so yang nama ada ni, sekejap saya sebab kita tekan return. So pelajar yang dah ada markah tadi, dia dah masuk dalam graded. Maksudnya dia sudah ada grade. So kalau saya buka bahagian pelajar, okay, ini bahagian pelajar tadi. Okay, dia buka pada classwork. And then dia tekan pada kerja yang dia dah buat tadi, dia punya status ini sudah graded actually, grade, dah ada grade. So bila dia tengok, dia boleh tahu markah dia dekat atas ni, 0/10. Okay, 0/10. Okay, di bahagian pelajar. So selesailah untuk objektif. Selesai untuk objektif. Kita pula sebagai bahagian cikgu, kita ada bahagian sini grade, so kita tekan grades. Okay, so kita punya ujian objektif, dia akan keluar dekat sini. Okay, macam nama Puan Adibah ni tadi saya belum import. Sepatutnya saya tunggu semua jawab, baru saya import. Jadi macam ni dah terus keluar markah 4/10, 8/10, 8/10. Ya. Ada nak tanya ke cikgu? Kalau kita tekan import tu, maksudnya pelajar dapat tengoklah dia punya markah kan? Belum. Kalau kita tekan import, kita ambil markah daripada Google Form tu masuk dalam Google Classroom. Bila kita return, baru pelajar boleh nampak. Oh, maksudnya return tu is optional lah. Return tu adalah kemestian lah supaya pelajar nampak lah. Tak, kalau macam untuk pentas ni, kita tak nak pelajar nampak dulu. Kalau kita tak nak, jangan return lagi. Yalah, maksudnya optional lah untuk tulis return tu. Contoh tapi kita boleh tengoklah grade tu. Kita boleh tengok grade tu. Contohnya saya import yang belum ya, yang belum ada 2 orang turn ini. Okay, saya import, ada 3 orang. So yang bawah ni ialah yang graded yang saya dah return. Dia akan jadi graded kalau saya dah return. Kalau saya dah import tapi saya tak return lagi, dia akan jadi macam ni.
Macam 6/10 ni draft dia, draft saja. Okay, kalau saya nak return, saya cuma klik kat nama dia. Tapi pelajar tak tahulah markah dia kalau kita tak return lagi kepada pelajar. Kita tak pulangkan dia punya tu. Encik Jamil, saya mencela boleh? Boleh. Okey, paparan ni biar dulu saya nak tengok Okey, jadi apabila katalah habis soalan objektif, katalah mula pukul 8.30 katalah 8.30 hingga 9.30 habis. Lepas tu saya juga ada susun satu cooling period tau, iaitu lebih kurang setengah jam di mana memberi ruang kepada murid itu menghantar. Tapi kalau dalam tempoh setengah jam, murid tu dah siap, dia boleh terus submit, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang mungkin ada masalah teknikal, sebab tu saya ada bagi tempoh cooling period setengah jam selepas kertas itu tamat. Jadi dalam tempoh cooling period tu, apabila semua guru mata pelajaran menggunakan Google Classroom yang menggunakannya, cikgu akan nampak siapa yang belum turn in, iaitu dia bersimbol assign. Betul tak Cik Jamil? Betul. Jadi di sini secara langsung guru mata pelajaran boleh pantau siapa yang belum lagi submit walaupun tempoh kertas peperiksaan dah tamat. That's why saya bagi setengah jam, lebih kurang 30 minit bagi setiap kertas peperiksaan itu untuk cikgu menguruskan dan mengingatkan pelajar, istilahnya mengejarlah pelajar yang belum lagi submit. Ataupun hantar sama ada dalam bentuk Google Form ataupun bentuk soalan yang lain lah. Ya, jadi paparan ni sangat membantu Encik Jamil. Betul Puan. Okey, terima kasih. Okey. Ada soalan lagi tak sebelum saya teruskan? Okey, tak ada. So macam tadi, kita boleh buat step by step lah, ataupun kita tunggu semua dah hantar, dah turn in, baru kita import grade and then baru kita return. Kalau tak nak return pun tak apa, tapi kita boleh tengok markah tu. Tapi pelajar tak boleh nampak lah dia punya markah. Okay, so tengok contoh kat grade. Contoh yang ini kan. Bila kita tengok kat grade ni, dia akan keluar semua yang tak ada tulis draft, pelajar dah dapat markah tu. Tapi yang tulis draft ni, kita belum pulang balik kepada pelajar dia punya kerja dan pelajar tak akan nampak lah. Okay, so objektif senang sebab kita dah buat Google Classroom, kita cuma ambil form kita tadi, form tadi masuk dalam Google Classroom and then kita assign pada pelajar saja. Okay, jelas ya cikgu bahagian tu? Okay. Okay, so saya move kepada soalan essay. Contoh lah, soalan essay. Soalan essay, contoh kita buat satu lagi, tekan assignment. Saya pilih ini soalan essay. Okay, soalan essay, menghendaki pelajar menaip lah. Contohnya, dia akan buat, okay, so arahan dia, ni sebagai contoh buka link Google Docs yang pertama. Kita akan pakai Google Docs and then type jawapan anda. Okay, so setelah selesai, tekan turn in. Okay, so dia tak automatic macam soalan Google Form tadi. So kalau kita pakai Google Doc, pelajar sendiri kena tekan turn in. Okay, so macam mana cara dia? Kita tekan tambah kat sini, kita nak create benda tu. Okay, kita tekan Google Doc. Okay, so dia akan, ni saya baru nak buat soalan ni. Saya baru nak buat soalan dari Google Doc. Saya type soalan saya ataupun saya copy saja daripada file file Word saya. Seperti saya ambil soalan ini, saya copy, and then saya paste balik dalam saya punya soalan essay. Okay, so dia akan menjadi sini, dia akan lari sikit tapi gambar pun tak keluar dah Dia akan lari sikit tapi boleh lah. Sekejap saya paste mula.
Okey, cikgu boleh ni ada contoh je. So gambar ni kita boleh ni lah. So kita bagi tajuk dekat sini. So ni bahagian B 10 markah contohnya. Okey, dia auto save, kita tak perlu tekan apa-apa, kita cuma tekan pangkah saja. Okey, so kalau kita refresh kat bawah ni, dia terus akan terus ada Google Doc yang ada tajuk lah macam kita buat tadi. Bahagian B 10 markah. So benda ni kita belum hantar kepada pelajar, so kita betulkan dulu markah penuh. Macam soalan saya tadi cuma 10 markah saja. Okay, boleh letak due date dengan topik tapi tak. Okay, sebelum, kalau kita bagi Google Doc, jangan lupa dekat sini bawah ni kita kena tukar, iaitu kita kena make a copy for each student. Okay, setiap student tu kita bagi kopi satu. Okay, tukar itu and then baru tekan assign. Okay, so bila saya tekan assign, okay, baru pelajar akan mendapat kerja tersebut. Dan Jamil, apa akan jadi kalau kita tak tekan make a copy for each student tu? Pelajar boleh buka je lah, dia kena copy balik dekat Google Doc lain-lain lah. Kalau kita make a copy, dalam Google Drive pelajar tersebut, terus ada file tersebut atas nama dia. Faham? Okay. So saya buka paparan student. Okay, ni paparan student. So dia akan tengok classwork sudah bertambah. Sekarang ada soalan essay. Soalan objektif dia dah selesai. Dia berwarna gelap sikit. Tapi yang belum, dia akan warna sikit, warna terang macam ni So dia akan tengok view assignment. Okay, dia baca arahan, buka link Google Doc, type jawapan anda. Setelah selesai, tekan turn in. So dia akan nampak di sini memang ada satu file untuk dia. Bawah nama dia. Contohnya nama Nur Natasha ni lah. Okay, apa yang pelajar kena buat, dia cuma tekan Google Doc ni. Okay, dan dia tengok soalan. Kalau ni sebab gambar tak keluar, cikgu kalau edit betul-betul, dia akan keluar. So pelajar tu kena jawab. So saya akan jawab, cikgu tak menjawab objektif tadi je saya minta tolong. Contohnya saya jawab. Okay, ni bahagian pelajar tadi. Contohnya saya jawab Okay, pelajar dia edit sikit lah. Okay. Dan dia jawab soalan yang kedua. Okay, so bila dah selesai jawab macam ni, dah ada soalan essay kalau karangan-karangan panjang, tak ada masalah. So dia kena tekan turn in di bahagian atas kiri ni. Sebelah gambar profil dia, tekan turn in. Bila turn in ni maksudnya pelajar ni sudah hantar dan benda ni memang ada dalam arahan lah. Buka link, type jawapan, setelah selesai tekan turn in. So bila dia tekan turn in, okay, so Google Classroom akan confirm lagi sekali, so dia akan tekan turn in. Okay, ini bahagian pelajar selesai, dia dah turn in, ada ED, past tense. Maksudnya dia dah hantar untuk soalan essay 10 markah. Okay, di bahagian cikgu pula, paparan cikgu, ada 3 orang turn in Okay, ada 3 orang. Bila dia view assignment, dia tengok yang sudah hantar Nur Natasha, Nur Jannah dan Puan Zamiza. Okay, cara nak check, dia terus kita check kita tunjuk saya check. Cikgu tekan saja kerja pelajar tersebut, terus akan buka kepada jawapan dia. Okay, so kita baca sini Okay, saya buka yang lagi satu ni, Nurul Jannah. Dia akan keluar kerja Puan Jannah. Bertanggungjawab. Okay, kalau nak tengok seperti Puan Zamizah punya, Puan Zamizah dah tekan turn in, akan keluar kerja Puan Zamizah. Okay, so kita tengok macam mana kita nak tanda. Tanda dia tak adalah macam kita tanda pakai pen macam Puan Zaitun ajar tu. Itu lebih advance. Tapi ini dah boleh lah. Tanda ni sekadar boleh lah. Okay, cara dia tanda kita tengok, kita tahu markah 5 poin tu dekat mana, kita baca sebenarnya 18 orang maut. So katalah 18 maut ni ada 2 markah kat sini. Kita highlight ayat sampai mana yang ada markah, kita tambah komen. So contohnya saya komen 2 markah, kat situ tekan komen.
Dan saya baca lagi ke semua mangsa, ada nama tempat cantik, ini lagi 2 markah. Kita highlight saja dekat ayat yang ada markah, kita tekan tambah komen, 2 markah lagi dekat sini. Tekan komen. And then lagi bawah ni ada satu nombor yang cantik mengakibatkan 24 lain cedera. Highlight saja ayat tu, tekan tambah, ada 1 markah. Sebab dia 5 markah ada kan. So kalau kita tengok sini macam serabut kan. Okay, benda ni akan susun kat sini. Tapi sebenarnya kalau kita tekan dekat highlight tu, dia akan highlight keluar kat sini. Okay, oh sini ada 2 markah. Highlight yang kedua akan keluar kat sini 2 markah. Highlight sini ada, dia akan keluar kat komen yang kita tekan tu, ada 2 markah. Okay, and then tengok soalan kedua. Okay, semua ni rupa-rupanya sama jawapan dekat atas. Saya marah, saya highlight semua, saya tekan kosong markah, koma, malas awak. And then tekan komen. Okay, so bila kita dah selesai menanda cara ini, kita totalkan balik 2 markah, 2 markah, 1 markah, 5 markah, bawah kosong. Kita kena tekan dekat bahagian grade. So pelajar ini cuma dapat 5 saja. 5/10. Okay, kalau apa-apa awak cikgu nak bagi private komen dia supaya pelajar lain tak dapat bacalah komen dia, awak cikgu boleh tulis ni, contohnya cuba lagi. Okay, saya post and then markah 5/10 ni saya belum pulangkan kepada pelajar, dia masih bawah draft. Cara kita tunjuk pada markah pelajar ni, pelajar saya cikgu kena tekan return. Okay, confirm, return. Okay, so saya dah return markah. Kita tengok pula bahagian pelajar, sama ada pelajar boleh tak tengok apa yang cikgu tu tanda. Okay, ini bahagian paparan pelajar, bahagian classwork. Dia tengok soalan essay dia and then dia perasan dah graded, dia sudah ada markah. Dia tak sabar nak tengok markah dia. Dia tekan view assignment. Macam mana pelajar tu nak tengok, dia buka balik file dia tu saja. Okay, so dia buka file dia balik. Ni paparan pelajar ya cikgu. Okay. Okay, so apa yang kita tanda, pelajar tu boleh nampak. Okay, dia tengok sini, okay, ini dapat 2 markah, ini dapat 2 markah, dan ini ada 1 markah, dan bawah punya dia sama macam kat atas, ada kosong markah, serta ada komen sedikit. Okay, so detail lah, kita boleh dapat detail lah. Pelajar tu boleh nampak detail apa yang kita ni. Mel, dalam essay tu, dalam essay and objektif tu, pelajar lain, kalau pelajar yang tengok, dia tak nampak kan pelajar lain punya nama? Dia tak nampak. Oh, okay. Dia tak nampak sebab file dia berbeza. File ni dia bawah drive Nur Natasha ni lah. Dan file ni pun dah di rename dengan nama pelajar tersebut kat atas. So kita tahulah siapa punya. Encik Jamil, grading tadi tu bergantung kepada markah yang cikgu bagilah kan. Kalau 50 ke 100 ke, cikgu kena tanda semua habis baru letakkannya, baru kira. Macam yang ini contoh satu muka surat kan. Ni contoh ni bahagian cikgu ni, bahagian cikgu. 2 soalan je 10 markah. Dekat sini kita boleh tukar, masa kita nak assign tu, kita boleh letak berapa markah penuh. Macam tadi saya sebelum assign, saya letak markah penuh dia 10 saja. Jadi dia adalah per 10, so 5/10. Contoh saya buka yang cikgu lain macam ni. Okey, saya belum grade, dia masih tak ada markah per 10. Marking macam ni pun sangat membantu kan? Marking saya rasa salah satu alternatif marking. Tapi kalau kita pakai okey. So itulah cara untuk kita menanda objektif dan untuk menanda essay dalam Google Classroom. Okey. Ada apa nak tanya tak cikgu? Sebab saya dah. Cikgu Jamil? Ya. Nak tanya, macam mana pelajar nak tulis jawapan esei tu? Kalau kan kena menaik kan? So kena guna komputer ke? Pelajar kena ada laptop ke? Kalau dia tak ada kemudahan laptop, handphone boleh ke? Ataupun ataupun dia tulis jawapan atas kertas testpad, macam mana? Okey. Saya kalau pelajar yang guna Google Classroom ni, saya memang sarankan pakai komputer lah. Bukan saja masalah tu je.
dia sebenarnya ada masalah dekat handphone dia ada device policy. Kadang-kadang kita install app Google Classroom kita tak boleh login pun. Maksudnya. So Tapi tapi macam kalau mana dengan, I mean, not every student has that, tak ada access pada laptop. Puan okay. Aziza, sebab tu ada beberapa cara. Kita utamakan secara Google Classroom. Jika ada masalah dari segi teknikal ke, masalah murid ke, kemahiran murid ke, mereka boleh snap gambar yang mereka tulis sendiri di kertas jawapan mereka masing-masing. Ada beberapa alternatif di situ, ya. Tapi Google Classroom ni pun sebenarnya kita boleh hantar gambar, pelajar tersebut boleh hantar gambar. Contohnya dia buka Google Doc tadi, dia print sendiri and then dia buat gambar, dia snap and then kita tekan, ni bahagian paparan student juga ya. Dia tekan X ni, kita cuma tekan file, cari gambar tu, hantar. Cuma yang guna phone saja kan yang ada cabaran sikit kan, Cik Jamil? Cabaran dia banyak, yang pakai phone ni, phone. cabaran dia banyak. Sebab kadang-kadang nak login pun tak boleh. Kalau macam saya pakai phone set daripada China, langsung tak boleh. Contoh lah. Jamil, lagi satu soalan. Bagi cikgu, kalau kita nak guna Google Classroom ni pun kita kena beri taklimat macam ni. Kalau murid, kalau kita letak diri kita sebagai murid, rasanya senang ke mereka nak handle? Betul. Ke kita yang kita kena beri taklimat juga? Sebab dia nak cari butang turn in, nak cari kelas, dia punya assignment macam mana ya? Kak Sak, Jamil saya jelas sikit Kalau macam pelajar ASK saya form 2, form 1, saya buat video. Saya sebagai student saya tunjuklah macam mana dia nak turn in macam tu lah. Tapi tak semuanya yang boleh ikut pun. Adalah jugalah 2-3 orang yang berjaya ikut video tu. Sebab macam Jamil katalah sebab masalah handphone kan. Ada yang tak boleh, dia kena privacy dia tu. Device policy. Policy dia tu. Ada video dia, Anim. Kalau juga tapi bahasanya tu biasalah cakap dengan budak kan. Nanti saya share. Share ya. Sebab memang kita kalau boleh kita galak kalau budak yang boleh guna, why not they try kan, sebab benda ni menarik kan. Tapi kita cubalah kan. Okey cikgu, saya ada cadangan. Minggu depan apa kata cikgu beri taklimat kepada murid biasa-biasakan diri dengan penggunaan Google Classroom supaya masa cikgu kendalikan pentas nanti, cikgu menggunakan beberapa approach ataupun method lah. Yang pertama gunakan Google Classroom, kemudian share link dalam grup Telegram ataupun grup WhatsApp. Jadi dia banyak contingency plan. Plan A, plan B macam tu lah. Tapi saya rasa untuk minggu depan cikgu berjinak-jinak dan jinakkan murid bagaimana untuk menggunakan. Sebab kadang-kadang murid ni dia cepat tangkap, ada setengahnya lah. Cepat faham sebab otak muda lagi kan. Mungkin yang kelas hujung yang ada menghadapi masalah gadget tu, yang itu memang sedikit mencabarlah. Tapi saya harap cikgu boleh perluaskan penggunaan Google Classroom ni. Jadi minggu depan cikgu ambil peluang lah. Dia mesra-mesrakan murid dengan Google Classroom. Saya percaya ada ramai guru sebahagian yang memang aktif menggunakan Google Classroom. Sebab dalam link SPDPR pun ada yang bertanya kan, ada option pertanyaan untuk penggunaan Google Classroom dan sebagainya. Ya. Okey Cik Jamil boleh teruskan. Jamil, Kak Raima nak tanya sikit. Kalau soalan sains, dia berbalik kepada cara menanda tadi. Kalau soalan sains, dia dalam satu Google Form, kita ada 30 soalan objektif dan bawah tu ada katalah 4 soalan struktur. Adakah cara menanda tu sama ke dengan cara objektif tu? Dia bukan esei. Macam mana tu? Dia gabung dalam satu Google Form. Cuma kita bahagi kepada section-section je lah. Yang itu lebih mudah lah. Sebabnya yang Google Classroom import grade tu ialah markah yang betul-betul daripada Google Form. Kita dia import saja. Maksudnya kita guna Google Classroom tu untuk share link and then untuk paparan grade pelajar tadi tersebut. Boleh nampak semua. Untuk menanda yang struktur tu macam mana? Sebab tadi Cik Jamil bagi contoh esei. Sekarang ni ada objek campur yang campur. Yang macam Cikgu Rahimah punya ni, pada test sains ya,
dia memang soalan struktur, tapi struktur tu dalam Google Form. Semua markah Google Form tu, dia dah totalkan dalam Google Form, dia akan masuk Google Classroom lah, tak ada masalah. Tapi struktur, cikgu kena tanda secara manual sebab dia sangat strict. Kalau kita bagi skema, dia punya ejaan tu salah sedikit, dah salah dah. Huruf besar, huruf kecil, huruf ringkas. Sebab soalan struktur kan dia ada, pelajar tu kena tuliskan, kena cari jawapan sendiri. Boleh tak tanda macam kita tanda esei tu maksud Puan Rahimah kan? Kalau nak tanda macam esei, kena dalam Google Doc lah. Kena buat soalan dalam Google Docs. So kita boleh yang menanda, yang menanda tu saya dah cuba buatlah, yang menanda soalan struktur, dia tak tanda macam esei. Bila kita baca jawapan budak tu budak tu maksudnya dia tak pentingkan sangat huruf besar, huruf kecil ke jawapan dia ke depan ke belakang ke tak apa, sebab bila kita baca jawapan tu kita tanda tu kita tak tanda dengan pen, kita terus tick dekat markah. Katalah soalan tu 2 markah, kita baca, oh budak ni dapat 1 markah saja. Jadi kita tukar dekat markah dia tu, kita letak 1. Lepas tu pergi ke soalan kedua pula. Dia macam tu. Dia cara menanda dia macam objektif jugalah, dia bukan jenis yang pakai pen tanda tick merah. Maksudnya Cik Jamil, maksudnya soalan struktur tu tak boleh kita letak markah sebab cikgu akan tanda secara manual. Boleh tak? Okey. Grading boleh dia. Sebenarnya. Macam soalan macam ni, dia akan bagi markah dekat Google Form. Betul tak? Maksudnya Cikgu Rahimah tu akan bagi dekat Google Form. So untuk pelajar tak ada masalah, dia boleh jawab jadi melalui Google Classroom. Yang masalahnya masa nak menanda. So cikgu yang menanda tu dia kena buka Google Form dia akan check individu lah, by individu, and then dia bagi grade. Dia dah selesai semua grade dalam Google Form. Kalau dia dah import, baru import lepas tu di Google Classroom markah. Okey, kalau soalan tu bercampur objektif, macam tadi tu objektif campur struktur, boleh tak soalan skor grade untuk objektif dia ambil kira, tapi markah untuk subjektif tu cikgu tu sendiri akan tanda dan cikgu tu sendiri akan tambah dalam grade total nanti? Kalau nak buat macam tu boleh, tapi kena pakai Google Form yang berbeza lah. Macam Cikgu Rahimah tadi, dia terus campurkan, cuma dia asingkan by section. Kalau Cikgu Rahimah dah siap tanda satu Google Form tu, semua satu kelas, tak ada masalah untuk import. Markah tu akan masuk dalam Google Classroom lah. Markah tu cikgu boleh edit kan? Nak campur yang jawapan struktur. Jamil, Yes, Jamil, nak tanya lah. Tadi yang Jamil bagi contoh tu kan, Jamil kan asingkan dalam Google Classroom tu soalan objektif kan. Lepas tu soalan esei Jamil buat dalam, maksudnya tak samalah dengan yang soalan objektif tadi. Maksudnya file yang lain kan, maksudnya dalam Google Form yang lain. Itu yang Jamil dia boleh dia boleh menanda dekat Google Docs. Macam maksud Puan Rahimah ni, dia dah buat sekali dalam Google Form dia tu soalan objektif bahagian 1, bahagian A, soalan struktur bahagian B. Jadi maksud Jamil tadi tu, maksudnya bila masuk ke Google Doc ni, maksudnya cara menandanya ikut yang Google Form yang kita dah buat tu lah. Betul tak Jamil? Maksudnya bukan yang menanda ikut Google Docs. Itu yang saya faham lah. Puan Zaitun cakap tu betul lah. Maksudnya kita selesaikan Google Form. Google Form akan ada markah, kita akan bagi markah Google Form. Kalau kita nak display dekat Google Classroom, kita cuma tekan import setelah Google Form tu selesai dengan markah-markah semua. Kalau kita tak nak guna Google Classroom pun tak apa, download Excel saja. Okey, tak ada soalan lagi Bermaksud terpulang pada cikgu, sama ada cikgu nak pisahkan soalan objektif dengan struktur ataupun cikgu nak gabungkan. Betul tak? Cuma cikgu kena hati-hatilah bila share link tu, kena ingat pada murid. Kalau dipisahkan soalan, kena beritahu ada 2
Ada 2 link akan dikongsi. Satu untuk objektif, satu untuk struktur. Tapi kalau untuk memudahkan pengurusan cikgu, mungkin cikgu tak nak terlepas satu link, terlupa dan sebagainya, ataupun murid sini tak perasan ada 2 link, cikgu buat sajalah satu link. Tapi untuk pemeriksaan penandaan struktur kena buatlah secara manual. Betul Jamil? Betul Puan. Ikut, so conclusionnya sebenarnya ikut kreativiti cikgu masing-masing untuk sampaikan soalan kepada pelajar dan cara mudah untuk kita collect markah. Okey, ada lagi nak tanya Google Classroom? Kalau tak ada saya akan Jamil. Satu soalan. Ya Cikgu Nuraini. Tu Haji dulu. Okey, kita nak buat soalan tadi Google Doc. Bila kita copy paste, automatik bila murid jawab, dia akan bergerak. Kalau banyak soalan, dia akan ke bawah. Dia boleh pecahkan soalan tu lah. Boleh tak yang kita buat cara lain, kita copy paste juga tapi ada saya tengok tu, dia copy paste macam photostat. Macam kita scan, lepas tu masuk dalam Google Doc, benda tu tak akan bergerak. Tapi kita buat kotak sendiri. Kita letak kotak tu. Image lah maksud Ibu Khairul. Boleh tak? Boleh. Sediakan ruang jawapan. Maknanya dia baru bila budak jawab, benda bawah tu tak kacau. Kena sediakan satu ruang jawapan yang pelajar tahu nak type dekat mana. Ajarlah. Ajar ke cikgu. Sebab saya tu tengok video je kan. Jadi mungkin cikgu pun tengok kan. Benda tu bergerak ke bawah. Jadi budak kadang-kadang kacau dia boleh tukar huruf lah, dia boleh main soalan-soalan tu lah kan. Dia edit lah apa. Tu. Ajar Cikgu Nuraini tadi nak tanya apa Cikgu Jamil macam ni, kalau macam akak buat soalan BM kertas 2 kan, sebab dia ada banyak bahagian, dia ada 5 soalan. Jadi kalau akak buat PDF, kemudian upload je file di situ, kemudian budak buka soalan tu dalam Google Classroom, kemudian dia menulis, dia jawab menulis pada kertas kacang dia, kemudian dia scan dan dia hantar ke kita dalam bentuk yang upload file tu. Betul? Boleh. Boleh So saya akan buat macam tu lah untuk BM kertas 2. Boleh. Tapi ada setengah budak dia nak jawab dalam bentuk dia type kat situ. Itu yang saya kata guna kaedah yang bila kita buat soalan, kita guna kaedah yang saya cakap tadi supaya budak jawab, benda tu tak bergerak. Tuan Haji, soalan tu Tuan Haji type, kemudian screenshot. Dia jadi PDF. Lepas tu masukkan dalam Google Doc tu. Lepas tu buat satu kotak jawapan yang asing bahagian bawah. Jadi terpisah lah. Saya masuk saya macam tu kan. Saya macam tu. Sebab ada budak dia nak print. Ada budak dia nak print dia jawab. Ada budak dia nak jawab terus dalam tu. Sebab ada budak dia suka menaip kan. Jadi soalan kita kena buat macam tu, mana kita kena buat macam beberapa pilihan. Supaya budak senang. Betul tu Haji, betul. Macam Puan Nuraini pun betul juga cara tu. Maksudnya macam tu Haji pun betul sebab semua BM dengan moral kan subjektif kan. Cuma cara murid menjawab sama ada direct dalam doc, type ataupun dia menulis kat luar, send file dalam GC. Ya Puan, sebab kalau pelajar yang tak boleh send file dekat GC, saya akan dekat Telegram, dia boleh hantar file dia dekat Telegram yang dia dah scan tu. Yes. Saya rasa budak semua tak ada yang boleh type dekat desktop atau laptop. Kalau paling teruk pula, budak tu ambil gambar, send dalam Telegram cikgu kan? Kita kena bantu setakat mana yang boleh, asalkan dia hantar jawapan. Cuma kita sebagai guru agak bersusah payah sedikit lah mencari. Ada yang hantar in dalam GC, ada yang hantar dalam file, ada yang hantar dalam Telegram, silap ada yang hantar dalam WhatsApp. Jadi berkorban sikit lah cikgu untuk cari jawapan murid. Tu Haji tadi okey tak? Soalan PDF kan, screenshot dia. Tu Haji tak ada lah. Okey. Apa Puan?
Tadi okey tak caranya? Soalan tu kita memang kena pisahkan dengan kotak jawapan. Maknanya macam tu lah. Maknanya kalau nak buat Ya, macam betul. tu kena buat macam tu lah. Okay. Okey. Lepas tu Haji, kalau ada murid yang bukan tak nak lah, dia tak dapat nak menaip di ruang jawapan yang Tu Haji sediakan, Tu Haji bagi pilihan macam Puan Noraini kata tadi tu lah. Tulis di kertas yang lain, hantar. Sebab budak kalau kelas cerdik, kelas depan, saya rasa kalau yang ada komputer dia akan type terus. Betul. Jadi senang dia terus hantar je sign kan. Ya. Tapi kena fikirkan juga yang kelas murid depan yang kelas depan tak ada masalah, yang tengah dengan hujung tu. Lah. Kita bagi situ pilihan sama ada dia print ataupun jawab soalan dalam tu. Itu je lah pilihan dia. Betul. Jadi cikgu memang kena buat beberapa kaedah lah untuk pengumpulan jawapan. Jadi yang saya buat tu maknanya budak tu boleh print dan budak tu boleh jawab kat dalam tu. Dia tak jadi payah kalau print, kita buat yang macam Haji. yang tak nak tulis, dia kena print lah. Yang nak tulis. Yang nak jawab secara bertulis. Dia kena print. Tak print tak apa kot, tulis jawapan sahaja. Tak payah print. Tulis jawapan macam kita jawab exam tu. Ya. Tulis jawapan saja. Kan print tak ada pula masalah apa cikgu. Jangan print. Sebab soalan moral dia berserta dengan gambar. Kalau kita tak print, tak tengok gambar, masalah lah. Tak perlu dia tengok je gambar, dia salin nombor soalan. 1 A Roman, 1 A udah 1 Roman, macam tu je lah. Maksudnya pelajar tengok soalan dekat GC, kemudian dia jawab bagi kita sekajang. Kemudian dia upload kepada kita. Betul. Ada pilihan lah. Ya. Okey je semua. So kalau semua okey, kita akan berpindah silat lah kepada Cikgu Hasmani, pakar IT sekolah kita. Okey, saya nak teruskan dengan macam penandaan GC. Okey, kalau kita tahu kalau dalam kita nak nanda guna laptop ke apa, dia tak ada function pen. Tapi kita boleh install Kami extension. Apa tu? Kami extension dia saya tunjuk. Tetapi ada tapi dia. Dia trial 3 bulan sahaja. Kalau sempatlah menanda. Okey, sekejap Okey, contoh saya tengok yang dekat Chrome ni saya dah install. Mana gambarnya ni muka awak? Okey. Nampak ya saya punya skrin? Okey. Sini cikgu type dekat Google search ni Kami extension. Okey. Lepas tu cikgu ambil yang atas sekali, Kami for Google Chrome. Okey. Kami tu stand for what Cerita Sudirman kami ya. Tak tahulah pula ni. Tapi sebab ni mungkin kot syarikat dia kot kamihq.com ni. Mungkin dia orang yang buat ni. Okey. Lepas tu add to Chrome lah. Add Chrome. Lepas tu add extension. Okey, dia terus ada kat sini. Dekat atas dekat cikgu ni. Maksudnya berjaya lah ni. Dekat extension cikgu pun dah ada Kami ni, maksudnya dia dah berjaya. Lepas tu cikgu pin letak kat atas lah. Okey, saya pergi ke Google Classroom saya. Sorry lah kalau bising sikit. Okey, ni contoh Classroom lah. Selalu saya backup kelas 5 mulia. Tengok classwork. Okey, ada latest. Tengok 14 orang yang baru turn in. Okey, biasanya yang turn in yang dihantar macam Jamil cerita tadi lah. Okey, ni saya bagi dalam bentuk PDF. Pelajar buatlah, yang tak ada tu dia akan okey, yang ni dia hantar melalui dia hantar gambar.
Ini kalau biasa. Kalau biasa macam Jamil ajar tadi, dia tak ada pen, kita kena guna komen lah. Highlight satu, highlight, letak komen macam Jamil ajar. Kalau lepas kita dah install Kami extension tu, okey, kalau cikgu buka Google Classroom, dia ada dekat sini, Grade with Kami. Okey, lepas tu cikgu klik kat sini. Okey, bila dia bentuk gambar, dia kena convert kepada PDF dulu. Dia akan suruh kita convert dululah. Okey, kalau cikgu perasan dah sebelah kiri ni dah ada tools kat sebelah tu. Tengok saya trial tinggal 81 hari je lagi. Bila expired, install balik macam tu. Tapi takut saya tak test lagi sebab takut dia dah dia dah kenal kita punya ID. Takut dia tak boleh lah. Tapi kalau guna handphone, guna tab, ada function pen ni, cuma dalam laptop je tak ada function untuk menanda ni. Lepas tu guna cikgu, guna macam biasa lah. Kalau ada pen, lagi dah cantik. Ni tak ada pen kan. Yang biasalah. Kalau cikgu tak mau return lagi, cikgu dah bagi markah kat sini, cikgu tunggu dulu. Kita save dulu. Lepas tu nanti bila dah siap menanda semua, baru kita return semua. Save tu butang disket tu Mana? Dia kan dah auto, dia auto pun. Oh ni auto. Dia akan save terus ni. Itu je lah yang saya nak kongsi kalau untuk menanda guna pen lah. Kalau kita menanda guna tab ataupun handphone, dia dah ada function pen. Ya. Nim nak tanya Nim. Ya Kak. Kalau macam tadi kan Nim dah tanda kan ada markah tanda. Markahnya kita nanti kita type dekat grade tu lah. Dekat sini. Okey. Maksudnya dah habis semua baru kita tulis dekat grade tu. Kita type dekat grade tu. Type dekat grade ni. Tapi kalau dia hantar dalam PDF, dia dalam satu muka surat senang. Kalau dia hantar dalam bentuk image ni, kita tanda satu, letaklah markah dulu kata dekat sini. Kat mana? Kita tanda lah sini. Dekat sini kat green sini. Letaklah 10 markah dulu. Boleh. Sebab dia jangan return lagi. Lepas tu pergi latihan dia yang kedua ni. Sebab dia hantar dalam bentuk image. Lepas tu nanti sebab dalam bentuk image dia kena convert dalam, dia akan jadi dalam PDF. Baru Kami tu boleh menanda. Adakah semua komputer bila kita tekan dia akan auto tekan jadi PDF sebab setengahnya dia perlukan ikut pelajar lah. Ada yang tak bila yang dia ada dia pandai guna cam scanner jadi PDF, terus jadi PDF lah. Yang tak pandai dia hantarlah ni. Kita sebagai kita ni guru ni nak PDF kan dia, ada setengah komputer dia tak jadi PDF, kena install, kena subscribe lah. Betul. Tu pun ada satu cabarannya juga. Jadi menanda lah. Tapi kalau budak tu hantar dalam bentuk kalau dia hantar bukan dalam Google Classroom lah, dekat melalui WhatsApp ke Telegram ke, kalau dia hantar melalui Word, kita buka, kita save as dia sebagai PDF. Kalau yang bentuk image macam anak Cikgu Zaitun ajar tu, guna I love PDF tu. Lepas tu kalau dah menanda semua Kak Tun, tadi kita dah letak page pertama dia dapat 10 markah. Sini kata dia dapat lagi 10. Sebab saya tak tukar grade tadi. Saya biasa tukar kat sini ya. Kata change total point. Kata saya nak dapat 30. 40. Ready ni cikgu boleh tukar tak tetapkan masa setup awal pun tak apa, dekat masa kita ubah kat sini pun boleh. 40, lepas tu bila kita dah tanda kita return lah. Ani. Ya. Kami ni maksudnya
boleh digunakan untuk penandaan pada dokumen yang murid hantar dalam Telegram cikgu. Betul ke? Betul. Dalam Telegram Oh. cikgu tak, dalam Telegram cikgu yang ni untuk dalam GC je. Oh, dalam Sebab GC saja. Kalau kat install kami ni dia tak ada function pen, melainkan cikgu guna handphone ataupun tablet ada function pen tu. Ini salah satu lah. Kalau yang guna Telegram pun semua tu mungkin boleh ikut cara cikgu Zaitun tu. Itu sajalah perkongsian saya. Ada soalan? Bagi saya kan pelbagai metod cikgu boleh tanda. Yang penting cikgu dah ada satu senarai semak nama murid dan kolom untuk cikgu letak markah supaya apa-apa yang berlakulah semasa penandaan tu cikgu dah ada raw untuk skor murid. Itu cadangan saya lah. Dah ada yang secara manual yang cikgu dah print kat sebelah masa cikgu tanda, masa tu boleh juga kita masukkan dalam senarai semak serta kolom-kolom nama murid. Mungkin ada soalan 1, ada markahnya, soalan 2 ada markahnya. Kadang-kadang kita pun tak boleh nak harap sangat penggunaan yang dalam ni, takut kita yalah mungkin tak save ke tak apa kan, jadi hilang pula. Oh, maksud Puan, maksudnya kita tulis manual lah. Maksud saya, ada sebelah kanan ni masa penandaan, satu bahan bercetak, senarai semak, nama murid dan grading dia. Supaya masa cikgu tanda, cikgu dah ingatlah cikgu dah tanda, cikgu dah ada letak markah. Jadi secara hard copy-nya dah ada dekat situ. Sebab kita bagi yang belum biasa dengan GC, dengan kaedah penandaan, nanti kial-kial juga kan kita nak mahir. Cikgu tanda juga kat soft copy, tapi di sebelah kanan tu cikgu dah ada bahan untuk cikgu tulis berapa skor murid bagi setiap section. Itu maksud saya. Okey Ani, boleh teruskan? Kalau ikutkan kita dah habis lah kita. Kita buka pada sesi soal jawab kalau ada yang nak bertanya. Nampaknya macam tak ada. Saya nak tanya, ada mana-mana apa ni? Info terkini ke tentang pembukaan semula sekolah? Mungkin saya tak dapat ikuti katnya. Tangguh ke? Tangguh, Selangor punya. Malam tadi waktu berita dia on Puan 3 Oktober. On Untuk fasa 2 kan Puan Rozita? Yang fasa 1 katanya masih belum beri keputusan. Ya, untuk fasa 2 semua 3 Oktober. Fasa 1 terpulang pada negeri. Fasa 1 tak tentu lagi. Jadi saya boleh teruskan dengan pentas ni lepas naik cuti? Tapi Puan, hari Khamis tu saya tak limat dengan PPD. Kita kena bersedia tempat untuk vaksinasi. Bila tu vaksinnya? Murid. Vaksinnya tak pasti tapi kita kena memang dah ada tempat lah. In case kalau KKM nak buat vaksinasi kita dah ada tempat. Tempat dah ada dah. Tu Dataran Puteri tu. Anggaran tarikh ada tak dibagi? Tak ada. PPD tak bagi lagi. Sebab tak ada arahan daripada JPN lagi. Sebab, tapi dia kata mungkin minggu pertama buka sekolah ke macam tu lah. Sebab nak bagi budak yang masuk form 5 tu vaksin dulu. Okey. Ada lagi tak cikgu nak tanya ni? Macam mahir dah ni. Saya tak risaulah sangat kalau macam ni. Bukan mahir Puan, masih berfikir-fikir. Sebab tak berlaku lagi, tak tahu kan apa dia punya cabarannya. Betul. Bila kita dah hands on, baru nampak masalah dia. Macam itulah tu. Assalamualaikum Puan. Boleh bertanya, adakah wajib ataupun diberi pilihan
Maksudnya adakah kita perlu buat semuanya menggunakan Google Form ataupun kita boleh buat hantar dalam Google Doc, dalam bentuk PDF soalan tersebut? Bergantung kepada soalan. Kalau soalan objektif, buatlah secara Google Form. Sebab dah ada skor dah. Tak payah cikgu nak tanda. Ya. Bergantung kepada jenis soalan. Okey. Macam form 1, form 2, objektif semua. Saya rasa tak ada masalah tu. Ni kalau yang campur ni? Campur ni cikgu boleh buat macam kalau BM dengan apa tadi tu ya? Moral. Dia tak boleh buat Google Form tu. Sama ada nak buat Google Doc ataupun Google Doc maksudnya cikgu murid boleh terus tulis jawapan. Ataupun secara PDF cikgu murid tulis jawapan di kertas berasingan. Macam kita bincang tadi tu. Sains macam mana? Ada objektif kertas 1, kertas 2 campur Satu kertas saja. Satu kertas ada 3 bahagian. Okey, tapi ada objektif, ada struktur, ada esei ke? Esei tak ada. Esei tak ada. Struktur, ya. Struktur Okey, kalau struktur jawapan dia tak panjang kan? Sikit-sikit kan? Ya, ya. Okey, kalau macam tu saya cadangkanlah. Oleh kerana dah ada objektif, buat Google Form. Untuk struktur tu kita buat short answer. Jadi cikgu tanda secara manual di bahagian short answer. Maaf Puan. Puan saya nak mencelah. Okey, untuk moral tingkatan 3 memang saya buat soalan objektif dengan struktur tu dalam Google Form sebab dia short answer. So kita tanda manual lah. Lepas tu baru bagi jawab markah tu kat budak. So bukan secara direct. Ya, betul-betul sebab untuk riliskan markah kita boleh tentukan sama ada auto release markah ataupun setelah kita view ataupun setelah kita marking. Tapi macam soalan yang bercampur struktur memang tak boleh terus bagi markah kat murid sebab kita kena kira secara manual dulu. Kena campur objektif dengan yang struktur tu baru kita boleh kira berapa total markah. Dan untuk soalan objektif sebenarnya cikgu tak perlu yang tekan option release skor kepada murid. Kita hold sajalah. Sebab kalau kita beritahu awal dia boleh cek soalan mana yang salah. Kita bimbang ada perbincangan dengan rakan dia yang lain. Maklumlah IT kan, diorang boleh phone, diorang berbincang nanti. So skor tu jangan release dulu. Kita boleh bagi sehari selepas peperiksaan habis. Saya mencelah sikit Kalau macam saya untuk biologi tingkatan 5 dah decide lah nak buat 2 kertas. Okay, kertas 1 sepenuhnya objektif iaitu 40 soalan. Jadi yang tu memang akan guna sepenuhnya Google Form. Okay, untuk kertas 2 soalan struktur dengan soalan esei. Dan saya dah decide untuk kertas 2 memang saya akan buat soalan bentuk PDF. Sebabnya dia memang untuk mudahkan saya dan juga saya rasa mudahkan pelajar jugalah. Okay, senang untuk mereka jawab dan saya akan minta pelajar jawab atas kertas soalan. Maksud saya kertas jawapan mereka. Kertas jawapan mereka. Berasingan. Dan lepas tu diorang akan hantar kepada saya dalam bentuk PDF. Okay, sama ada dia akan hantar melalui Google Classroom ataupun Telegram ke apa-apalah. Tapi semuanya dalam bentuk PDF. Sebab saya rasa itu cara dan saya tak nak diorang jawab guna computer type. Okay, mesti tulisan tangan. Sebab kalau ikut pengalaman saya sebelum ni, saya ada bagi latihan esei. Bila diberi pilihan nak type ke ataupun tulis tangan. So ada pelajar, bila type, diorang akan dia Google je, Google and then dia copy paste. Yes, betul Imam. Dia copy paste. Jadi jadi melalui pengalaman tu saya rasa saya nak dia tulis tangan. Tak kisah jelah memang kalau katakan dia nak Google jawapan pada masa tu itu dua kawalan kita kan at least dia baca. Kalau yang copy paste tu dia copy paste je. Lepas tu kan kita baca macam effort dia baca tu tak ada.
Jadi itu ikut saya punya decision lah. Itu je lah. Okay, macam saya kata tadi, bergantung kepada keputusan panitia. Dan apa tadi saya nak cakap, yang penting minggu depan cikgu kena beri penerangan kepada murid, kaedah murid tu nak jawab macam mana. Ada setengahnya kena bagi beberapa pilihan lah bagi murid yang memang dia dah adapt dengan komputer, dia boleh nak tulis jawapan, okey dia tulis dalam soft copy. Bagi murid yang memang nak tulislah macam Azlimah bio Saya. Sebab ada setengah guru nak murid type, saya boleh terima pelbagai cara dekat situ. Yang penting murid menjawab lah. Ma nak tanya Azlimah. Ya. Macam Azlimah kan minta budak hantar PDF dalam bentuk tulisan tangan kan. Sebelum ni pengalaman Ima, ada tak macam tulisan budak tu dia blur, tak nampak, kecil dan blur. Okey, dia macam ni. Apanya ni? Dia masa dia orang hantar tu kita kena terus check. Okay, maksudnya kita kena tunggulah. Maksudnya dia orang hantar, kita terus check, terus buka. Misal kata kalau kita memang tak boleh nak baca, kita terus minta dia hantar lagi sekali. Dia memang akan ada bila dia ambil gambar tu kan macam tak apa-apa nak clear. Jadi sebab tu kita kena terus buat macam tu. Maksudnya kita buka, kita tengok file macam kita dah boleh baca, okay. And then accept lah. Kalau kita kata okay ni tak boleh nak baca, ni kita minta dia hantar lagi sekali. Maksudnya dia hantar tu kena terus check lah. Bukan kita check nak semak, maksudnya kita check file tu kita boleh baca, kita boleh terima. Cikgu beri panduan juga macam Puan Zaitun, ingatkan sebelum periksa tu siapa yang tulis di kertas lain pastikan terang, jelas masa ambil gambar. Contohlah, kena ingatkan sebelum kejadian yang tak diingini itu berlaku, kita buat beberapa peraturan, peringatan, panduan kepada murid. Okey. Lepas tu cara tanda dia macam mana yang tulis tangan tu? Kalau tulis tangan tu senang je lah, kita boleh tanda guna pen, ataupun kalau kita buka dekat Telegram kan kita boleh guna pen brush Telegram tu pun boleh dekat sebab dia PDF kan. Kalau PDF buka dekat Microsoft Edge Kak Tun. Dalam Microsoft Edge pun boleh. Dia ada function pen dah Kak Tun. Pen. Dia ada function pen. Betul ni. Dia kata sekejap saya tunjuk. Yang tu bagus Ani. Yang siapa hantar dalam Telegram tu, yang Microsoft Edge tu. Yang Microsoft Edge tu, okey. Itu saya rasa membantu sangatlah tu. Ya, kalau contoh saya budak saya hantar melalui Telegram. Telegram saya dah simpan dalam satu ni, mana pasal. Okey, contoh dia hantar macam ni. Okey, jadi klik kanan, cikgu kat tu klik kanan, ambil open with, lepas tu Microsoft Edge ni. Yang tak ada kena install ya Ani? Yang tak ada kena install. Okey, lepas tu ada draw ni Kak Tun. Tengok saya tanda tu. Okay, kalau yang ada pen senanglah, dia punya tu cantiklah sikit. Ni tanda je lah mana markahnya. Okey, dia dapat 2 markah. Macam tu je lah Kak Tun. Kalau tak ada pen pakai mouse. Macam ni lah, buruk macam ni lah. Bukan pakai mouse, saya tak pakai mouse. Pakai apa tu yang gerak jari tu apa? Pointer apa? Bukan. Dekat ni, keyboard ni kat sendiri. Tu okey? Oh, pakai ni. Apa nama ni? Touchpad ni. Touch ni. Sini. Bukan touch screen. Dekat keypad ni apa? Touchpad lah. Touchpad. Bukan. Saya tak pakai mouse, saya tak pakai tikus. Yang pakai jari je ni yang letak ni gini. Touchpad. Tablet. Itu lagi senang ke? Tulis. Ini ni saya pakai touchpad. Ni. Cuma tulis nombor 4. Okey, nombor 4. Okey sikit lah. Boleh lagi lah. Ini pakai mouse. Terlajak. Pakai mouse. Pakai mouse dia kadang-kadang terlajak kan. Okey. Touchpad yang mana ni? Touchpad yang mana? Apa dia? Yang dekat keyboard tu sendiri, tekan-tekan tu. Touchpad tu yang mana satu? Ni dekat keyboard kita Kak Tun yang ada ruang yang kita boleh gerak. Yang kotak tu. Kotak tu Kak Tun. Bukan dekat pakai jari je.
Yang anak panah tiga-tiga tu ke? Bukan. Dia dekat bawah tu Kak Tun. Yang Bukan dia fizikal Kak Tun, bawah space bar tu. space bar tu ada ruang yang jari. Okay. Ya, kalau kita tak guna mouse, kita guna tu lah. Okay. Okay, lepas tu dah tanda jangan lupa simpan. Kalau tak simpan hilang lah. Aduh. Simpan lah. Yang satu lagi Hani, teknologi terkini, kita yang orang yang tak ada touch screen, dia boleh beli satu alat letak dekat screen tu. Berapa ratus lah saya tengok dalam YouTube tu kan. Lepas tu dia jadi touch screen tau. Dia baik guna drawer tablet macam Puan Zaitun tu. Yalah. Jadi tak payahlah tunggu. Beli kat Shopee Puan Zaitun beli kat Shopee dan RM70 lebih, okey lah tu. Nanti boleh tak Puan Zaitun saya order daripada Puan Zaitun Shopee tu. Tak reti belilah dalam Shopee. Kita pun nak order jugalah. Boleh tak kumpul kawan-kawan yang nak? Direct dengan Puan Zaitun lah. Kan? Siapa yang nak lah. Siapa yang dah biasa dengan Shopee tak ada masalah. Puan Zaitun saya bagi satu Boleh Puan. Boleh. Katanya dia orang tengah. Ramai ke yang order daripada Puan Zaitun? Puan Siti Zaitun, ramai order dah? Tak ada, hari tu cuma kongsi link Shopee tu. Tak ada. Lepas ni buat list kan? Buat list lah Puan Zaitun masuk dalam newsline Okey. Boleh. Saya tanpa malunya lah mengorder. Okey. Hani ada lagi ke? Ada yang nak tanya lagi tak yang kurang jelas? Janganlah malu-malu. Saya pun belajar juga ni. Puan, ada nak tanya. Saya nak tanya, adakah kita menggunakan medium Google Classroom saja untuk mengedarkan soalan? Boleh tak? Tadi kan dah cakap. Ya, boleh. Tak semestinya kan. Saya nak confirmation. Sebab kelas saya ni saya rasa semua yang boleh mengakses lah. Sebab setengah guru memang dia dah biasa menggunakan Google Classroom. Bermaksud murid-muridnya pun memang dah get used to it. Jadi gunakanlah terus Google Classroom bagi subjek yang dia handle kelas itu. Bagi mereka yang kurang biasa, murid pun ada masalah dan sebagainya, soalan tu upload dalam grup kelas. Okey. Jelas. Tidak ada satu ketetapan wajib guna GC. Tidak. Saya tak zalim macam tu. Cuma kalau cikgu dapat belajar macam sekarang lah, kenapa kita adakan PLC? Supaya cikgu dapat lihat sebenarnya dalam GC tu banyak membantu kita dari segi banyak perkara lah, pengurusan dan sebagainya. Kita bersemak siapa yang dah hantar, dalam tempoh setengah jam cooling period tu kita dah tahu siapa yang belum turn in dan sebagainya. Jadi kaedah dia sekarang, penggubal soalan akan menggubal soalan dalam apa bentuk, contohnya dia buat dalam Google Form ke apa, dan kemudian dia akan serahkan kepada semua guru yang mengajar tingkatan itu. Dan kalau dia buat Google Form, kan kita copy kan yang link tu, betul tak Ani? Kita link copy tu bagi kepada setiap guru mata pelajaran yang ada dalam tu. Okey, macam yang saya ajar yang minggu lepas tu yang buat make a copy tu, dalam file cikgu subjek tu jadikan yang diri dia sendiri. Jangan guna sensor, nanti hilang. Nanti saya hantar video juga yang make a copy tu. Jadi nanti terpulanglah kepada guru tingkatan tersebut, guru mata pelajaran tersebut untuk bagi pada pelajar dia dengan cara apa sebenarnya. Contoh macam ni, saya dah 2 hari ni menyusun jadual sebab saya nak tengok di mana rasionalnya, di mana keboleh upayaannya kita menguruskan jadual pentas. Contohnya katalah 8 hingga 8.30 adalah waktu di mana persiapan guru dan murid untuk jawab periksa. So di situ cikgu dah boleh ambil kehadiran. 8.30 sehingga 9.30 untuk objektif lah contohnya. Jadi cikgu upload lah dalam GC, dalam link. Lepas tu kita bagi tempoh. Murid kalau dah siap hantar,
walaupun tak tamat lagi tempoh periksa, dia submit aje lah. Tapi mungkin ada setengahnya, ialah murid kan hadapi masalah, handphone kongsi dengan adik dan sebagainya, ada cooling period setengah jam. Bermaksud daripada 9.30 hingga pukul 10 tu adalah tempoh untuk cikgu tengok balik siapa murid yang belum hantar, siapa murid yang lambat masuk. Kita ingatkan dia supaya cepat jawab kertas soalan. Lepas tu diikuti dengan the next paper lah. Itu gambarannya. Saya cuma tak verify lagi sebab masih lagi menyusun adakah saya nak mulakan pukul 8 ataupun 8.30. Sebab bagi tingkatan 3 dia jadi 1 jam setengah. Saya cuma nak makan seminggu saja pentas ni. Jadi kemungkinan besar ada 2 subjek saya letakkan di petang. Itu pun subjek yang 1 jam sajalah yang objektif untuk tingkatan 3. Kelas peralihan tingkatan 1 yang tingkatan 2 tak ada masalah, cukup untuk 1 minggu sebab papernya 1 jam saja. Okey, apabila katalah BM BM tingkatan 3. Jadi semua guru mata pelajaran BM kena standby pada pukul 8 tersebut. Kena kontrol kelas macam buat PDPR. Pastikan murid ada, kejar murid yang tak masuk, macam itulah. Kemudian the next paper katalah matematik. Cikgu matematik pula. Jadi KP matematik kena tengok jadual, kena alertkan guru mata pelajaran sebab dia takkan ikut waktu PDPR sebenarnya. Saya cuba ikut waktu PDPR sebenarnya, tetapi ada beberapa kelas yang mungkin tak ambil subjek tu. Terutama yang form 4 dengan form 5 memang tak akan ikut waktu PDPR. Kalau menengah rendah tak ada masalah sangat. Almost akan mengikut waktu PDPR. Jadi begitulah. Cuma saya tak dapat nak saring lagi, waktu tingkatan 3 tu BM, biasa, adakah cikgu itu terlibat dengan form 4 pula? Maksudnya dia mengajar form 3 BM dan dia mengajar form 4 BM. So dia akan handle 2 kelas peperiksaan di situ. Yang itu memang ada kemungkinan. Sebab kalau kita nak saring sampai cikgu ni kena urus 1 kelas saja, subjek yang lain tak boleh. Saya rasa nanti dia kena berlanjutan pula. Bermaksud form 4 ada seminggu lebih, kemudian yang form 5 kena buat minggu lain. Kita tak naklah yang macam tu kan. Ya. Okey cikgu. Ni teruskan ni. Ada lagi tak nak tanya? Dah tak ada soalan ya. Kalau tak ada soalan kita tutup sesi PLC kita lah. Okay, kalau ada link kehadiran dengan soal selidik tak ni? Okay, link kehadiran bukan ada. Lela terlupa ya Allah. Kita masuk dalam newsline Ada. Kita masuk kat newsline ya. Link kehadiran dengan soal selidik? Ya, saya dah masukkan. Okey, masuk. Okey, dalam newsline ya. Okey, dapat sijil terus kan? Ya, puan. Okey. Nanti kalau siapa yang tak ada sijil tu kita tunggu sampai 2 PLC ni. Kalau tak ada juga saya akan rujuk Ayuni lah, nanti kita tengok macam mana. Ya. Okey. Terima kasih. Okey, jadi berakhirlah kita punya sesi perkongsian ataupun sesi PLC kita tentang Google Classroom. Okay, jika cikgu ada masalah di kemudian hari boleh tanya pada cikgu-cikgu yang tahulah. Ramai yang tahu sebenarnya tapi dia diam je. Okey, jadi saya tamatkan sesi PLC kita. Puan ada nak cakap ke? Tak, saya tak ada. Saya mencelah je banyak kan. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak cikgu. Okay, insyaAllah kita akan jumpa kalau sekolah buka 3 bulan nanti. Okay, semoga saya doakan semoga pentas kita akan berjalan dengan lancar. Jika ada sebarang masalah boleh kongsi. Kita akan bantu mana yang boleh. Okay, sekian terima kasihlah daripada pihak saya. Jamil ada cakap apa? Saya nak ucapkan terima kasih kepada penceramah hebat kita bermula dengan fasa 1 hari tu. Puan Asmani, Puan Siti Zaitun dan juga Encik Jamil. 3 orang ni ya, anchor kita. InsyaAllah saya akan teruskan dengan PLC. The next ni saya nak cikgu semua boleh buat sijil. E-sijil bermaksud apabila cikgu handle program-program dalam sekolah, termasuklah yang KOKO dan sebagainya, cikgu dah boleh jana sijil.
Cuma untuk sijil tu kena maklumkan kepada saya lah supaya saya dapat hantar sign secara digital. Ya, itu the next kita mungkin selepas kita uruskan pentas. Ya. Okey, untuk 3 orang penceramah ni jangan lupa untuk hadir bertemu saya untuk saya sumbangkan sijil penghargaan. Allah. Okey, minta maaf ya Puan Pengetua. Puan Hani, Lim nak tanya hari tu video yang kata janji nak buat tu dah post ke belum? Belum lagi, saya start dah hari ni. Okey, terima kasih banyak. Saya masuk dalam tu, okey. Okey, itu yang saya tunggu-tunggu tu. Kita masuk dalam grup PLC ya, Hani? Ya. Ada tak cikgu yang tak join? Saya rasa macam sikit lah bilangannya. Hani, nanti saya bagi Hani share link hantar link dalam news tu. Okey. Okey. Okey, jadi tak ada apa-apa. Tak ada. Kita boleh left lah. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih semua.